Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, nabiyyul amin wa imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istabarra'a alladzina ittubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Suratul Baqarah ayat 166 167. Para tetamu Allah yang dimuliakan, pertama-tama saya merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan sekalian dalam masa yang terbatas, dan saya memetik daripada surah Al-Baqarah untuk mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian bahawa tiap-tiap kita adalah merupakan pemimpin. Ada ketika kita pemimpin, ada ketika kita pengikut. Sebab itu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis, kata Nabi, dan hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi ataupun Imam At-Tirmizi dengan dua panggilan. Boleh dipanggil At-Tirmizi, boleh dipanggil At-Tirmizi, kerana dia lahir di selatan Iraq yang nama dia Turmus ataupun di Tirmiz. Dan dia ulama yang banyak mengumpul hadis sehingga
kitabnya Jami'ul Kabir termasuk di dalam Sunan Sittah, dan di antara ulama yang banyak menuntut ilmu. Itu saya sebut dalam banyak peringatan bahawa dia seorang ulama yang akhirnya matanya buta. Buta kerana banyak menuntut ilmu. Itu kelebihan orang dulu, banyak menuntut ilmu sampai buta. Kelebihan orang sekarang, banyak membuta sampai tak tuntut ilmu. Tangga sekali. Apa dia kata? Dia telah mendengar Nabi SAW menyebut, As-Sultan Zillullahu fil ard, man akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, pemimpin itu adalah payungan Allah di muka bumi. Sesiapa yang memuliakannya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menghinanya, dia akan dihina oleh Allah. Sebab itu, para hadirin sekalian, bila kita baca hadis ini, seolah-olah hadis ini datang dalam keadaan tidak ada pilihan dan terlalu ketat atas nama siapa sahaja pemimpin, mereka itu adalah payung Allah. Dan hadis ini mengajak untuk kita semua supaya memuliakan, kerana dengan memuliakan pemimpin itu, kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kita menghinanya, kita akan dihina oleh Allah. Tetapi apabila kita rujuk kepada ayat Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan tadi, Allah menggambarkan lain pula keadaan. Allah kata, istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Allah kata, tatkala mana di kalangan pemimpin-pemimpin dalam perjalanannya untuk menghadap api neraka Allah, maka sempat lagi untuk diberitahu kepada pengikutnya. Dia kata, lantaklah kamu, hari ini aku berlepas tangan daripada kamu, aku tak harap pun kamu, kata pemimpin. Ketika mana? Wara'awul azab, tatkala pemimpin tadi melihat api neraka, tatkala pemimpin tadi sedang hendak diazab oleh Allah. Dan pada ketika itu Allah kata, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus dah sebenarnya permohonan, pertolongan, permintaan, istighfar, semua dah putus dah, tak ada lagi dah. Wa qala allazina taba'u, maka pemimpin pengikut pula berkata, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kami tahu hari ini kamu, wahai pemimpin, tidak bertanggungjawab kepada kami, kamu berlepas tangan daripada kami, dulu lagi kami takkan sokong kamu dah, kata pengikut pula. Untuk apa Allah perlihatkan pergaduhan antara pengikut pemimpin ini di hadapan api neraka? Sebelum dua-duanya masuk dihumban dalam api neraka, sempat lagi antara mereka bergaduh. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Untuk Allah beritahu kepada kita bahawa Allah nak perlihatkan, itulah dulu waktu di dunia, sokong menyokong antara mereka sebenarnya membawa kepada penyesalan. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidak adalah penyesalan itu akan dapat mengeluarkan mereka daripada api neraka Allah. Para hadirin, para tetamu Allah sekalian,
Ayat ini untuk kita mengajak dan merenung. Di satu sudut Nabi menyebut bahawa pemimpin as-sultan ataupun pemimpin itu adalah payung Allah. Dia menaungi orang-orang yang ada di bawahnya. Maka Allah kata dia adalah payung Allah di dunia ini untuk memayungi siapa saja yang berada di bawah. Ayat Al-Quran pula Allah menyebut bahawasanya akan ada nanti, Allah dah preamble lah, maknanya Allah dah gambarkan walaupun belum berlaku kiamat, akan pasti ada golongan ini salah menyalah antara dua golongan, antara pemimpin dengan pengikut. Maknanya pada satu sudut kehidupan hormat menghormati antara pengikut dan pemimpin akan datang redha Allah. Tetapi ada satu sudut antara mereka akan datang laknat dan celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah saudara yang dikasihi sekalian, Allah mengajak supaya di mana sahaja elemen hubungan antara pengikut dengan pemimpin mesti mereka diikat dengan kecintaan dan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil di rumah, Allah beritahu kepada seramai mana isteri di rumah. Wahai isteri, kata Allah, aku bagi kamu seorang lelaki jadi suami kepada kamu. Kamu sayanglah dia, kamu taatlah kepadanya, kamu patuhlah kepadanya. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk aku, kata Allah. Kamu taat kepadanya kerana siapa? Kerana aku, kata Allah. Bukan kerana suami itu. Taat kepada suami, patuh kepada suami untuk aku. Maka disinilah perintah bahawa setiap isteri itu mesti mematuhi sayangnya, kepatuhannya, ketaatannya mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada seorang suami. Allah beritahu kepadanya, wahai suami, aku bagi kamu seorang isteri. Kamu jagalah dia, kamu bertanggungjawablah kepada dia, kamu sayanglah dia, kamu cintalah dia. Kerana siapa? Kerana aku, kata Allah. Maka oleh sebab itu, yang mengikat hubungan kasih sayang itu ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada isteri tadi cantik ke tidak kepada pandangan orang, dia datang dalam hidup kita, tanggungjawab yang diberikan kepadanya adalah sama mengikut kehendak Allah. Sebagaimana juga ketaatan kepatuhan seorang isteri kepada suami, handsome ke tak handsome ke, kepatuhan ketaatan itu tetap datang mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka betullah bahawa mereka adalah antara pengikut dan pemimpin yang mendapat keredaan, naungan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita membicarakan soal kepimpinan, ia adalah sebahagian daripada fokus kepada yang biasa kita sedang sambut hari ini, soal penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Makkah ke bumi Madinah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebahagiannya perlihatkan bahawa manusia-manusia yang telah dididik, dibina oleh Nabi sejak daripada zaman Makkah hari itu lahir sebagai pemimpin. Walaupun sebahagiannya sebelumnya adalah di antara penyembah-penyembah berhala yang tegar. Hanya Sayyidina Ali sahaja di kalangan para sahabat yang tak pernah menghadap wajahnya kepada berhala. Lain daripada itu, semua menghadap berhala. Sebab itu Sayyidina Ali dipanggil karramallahu wajhah. Wajah yang diberi kemuliaan oleh Allah. Wajahnya tidak pernah menghadap berhala. Seumur 10 tahun
dia telah bersama dengan Nabi. Cuma kadang fakta sejarah tidak menyebut dengan betul kepada Sayyidina Ali. Hanya digambarkan Sayyidina Ali ini hanya ada 2 anak sahaja, Hasan dan Husain sahaja. Padahal Sayyidina Ali ini ada 36 orang anak. Boleh jadi Syiah menyembunyikan sebahagian daripada fakta ini untuk hanya sekadar diperlihatkan Sayyidina Ali ini hanya kahwin dengan Fatimah dan dia menjadi sebahagian daripada ahli bait. Padahal selepas Fatimah mati, Sayyidina Ali juga berkahwin ramai, sehingga anaknya 36 orang. Menurut riwayat sampai 8 orang isterinya. Jadi itu Sayyidina Ali. Yang lain mereka semua adalah penyembah berhala yang tegak. Tetapi dalam masa yang singkat, lebih kurang 3 tahun, mereka telah dapat fokus kecintaan, kasihnya kepada Nabi, kehidupannya daripada kehidupan matlamat dunia kepada meletakkan kecintaan, kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi mengatasi yang lain. Ini hubungan. Cuba kita bayang tuan-tuan sekalian, hubungan antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kasih. Sebab Abu Bakar ni sebenarnya bukan sekadar dia seorang sahabat, dia juga pak mentua kepada Nabi. Pak mentua kepada Nabi. Tapi dalam sejarah bagaimana begitu rapat. Sebab itu istilah sahabat ni dia melangkaui kepada soal hubungan pak mentua, hubungan suami isteri. Itu sahabat. Sebab itu bila nama sahabat, dialah orang yang boleh menyimpan kerahsiaan. Dialah orang yang kita percaya, yang kita yakini, yang boleh menegur kita bila kita salah, silap, yang boleh menjaga keaifan kita, yang marah kalau orang lain buka keaifan kita. Itu nama dia sahabat. Sebab itu dalam ketika berada di Jabal Sur, ketika Nabi berada di Jabal Sur, antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar boleh dia masuk dulu dan dia tengok perhati keadaan semua selamat, barulah dia minta Nabi masuk. Dan Nabi baring atas riba Sayyidina Abu Bakar, ataupun baring atas riba pak mentua. Kita sendiri boleh jadi payah kita nak buat dalam hidup kita. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada keupayaan nak baring atas riba pak mentua. Boleh buatlah. Hujung minggu ni boleh balik kampung jumpa pak mentua. Tengok pak mentua tengah duduk, tuan-tuan boleh terus baring atas riba ni. Boleh gamaknya agak-agak. Lepas tu pak mentua akan tenung muka kita waktu kita baring. Dalam hati pak mentua, menantu aku ni nak meninggal, boleh jadi ni. Ayah kita nak buat. Boleh? Ke dah tak ada pak mentua dah? Tak ada dah. Cari yang ada pula. Para hadirin sekalian. Sebab itu kenapa berlaku begitu? Kerana Nabi sudah menyebut As-Sultan Zillullah fil ard. Pemimpin itu adalah merupakan payungan Allah di muka bumi. Iaitulah pemimpin yang mengikat hubungan dengan Allah. Sebab itu perkara yang paling asas sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang, bila kita menekuni akan Al-Quran, ambillah sahaja umpamanya kisah di antara Talut dan Jalut. Talut apabila Bani Israel ketika itu minta seorang raja untuk menjadi raja di kalangan mereka bagi menghadapi kejahatan Jalut yang mengusir mereka daripada tanah air mereka, Nabi Samuel ketika itu mencadangkan, memberitahu bahawa Allah telah memilih Talut. Di kalangan Bani Israel asalnya tidak menerima Talut, kerana Bani Israel, kerana Talut bukan dari kalangan golongan Bani Israel. Dan inilah sebahagian keangkuhan, kesombongan kalangan Bani Israel, tak boleh menerima siapapun kalau dia bukan dari kalangan bangsa Bani Israel. Maka dia kata Talut tak boleh, kerana Talut ni tak ada duit. Pada fikir dia nak jadi pemimpin ni mesti banyak duit. Tapi Nabi Samuel beritahu bahawa Allah telah pilih Talut atas 2 asas. Yang pertama, zadahu fi ilmin.
bastatan fil ilmi, Allah telah beri kepadanya, dia ada ilmu pengetahuan yang sangat luas. Yang kedua, ada kekuatan daripada sudut anggota tubuh badan. Saudara sekalian, sebab itu perkara yang paling asas yang perlu kita sedari untuk menjadi seorang pemimpin, mesti kita menyediakan diri dengan ilmu. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menerima penyaksian di hari akhirat nanti terhadap kalimah la ilaha illallah hanya daripada orang yang Allah kurniakan ilmu dan dia menegakkan kebenaran dengan ilmu. Allah sebut dalam Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Dan Allah juga menerima penyaksian wal malaikah, iaitulah di kalangan para malaikat. Dan yang ketiga, Allah menerima penyaksian wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu tadi qa'iman bil qist, dia menegakkan kebenaran. Tiga ni saja yang penyaksian diterima oleh Allah. Penyaksian apa? La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dialah Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Di sini yang menuntut supaya tiap-tiap daripada kita, di mana pun kita punya pos kepimpinan kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, mau tidak mau meletakkan diri menjadi orang yang berilmu adalah bukan pilihan, tetapi satu kewajiban. Sehingga tuan-tuan sekalian, Nabi sebut orang yang tidak mencari ilmu itu ialah orang yang celaka. Orang yang tahlik dalam bahasa Arab, kalau terjemahan Indonesia dipanggil orang yang bangsat, dipanggil. Orang yang bangsat. Hari itu ada pemimpin mengatakan kalau orang Melayu tak begini-begini, orang Melayu akan jadi bangsa yang sebangsat-bangsatnya. Kan? Saya bila sebut Melayu tu saya senyum je lah, sebab saya jauh. Di sisi Nabi, bangsat itu ialah apabila membiarkan diri dalam kejahilan. Itu bangsat. Buktinya Nabi menyebut melalui dua matan. Pertama Nabi kata kun aliman, atau satu sudut lagi ghudu aliman. Nabi kata ghudu aliman, jadilah kamu orang alim. Itu pilihan pertama. Kalau tak boleh jadi orang alim, orang alim yang menyampaikan ilmu atas usaha yang kita buat. Tapi dia masih meletakkan semuanya adalah kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua, jadilah orang yang belajar, au muta'alliman. Orang yang belajar. Belajar ni tuan-tuan sekalian, kena cari universiti, kena cari sekolah, duduk baca kitab. Kan? Itu orang muta'alliman, orang yang betul-betul belajar. Orang yang mengaji berkitab, itu betul-betul dia belajar. Tengah hari ini kita tak ada kitab. Kan? Dulu guru mursyid memang dia tak bawa kitab. Anak murid kena bawa kitab, pasal guru tu alim. Guru tak payah bawa kitab. Sekarang anak murid tak bawa kitab. Anak murid alim pada untuk guru. Jadi tengah hari ini sama-sama tak bawa kitab. Biar sama-sama alim kita. Kan? Muta'alliman. Boleh jadi ada orang kata dah tua-tua mana nak cari universiti, tak apa, jangan kecewa, jangan putus asa. Carilah tempat-tempat belajar. Saya tengah bina Madrasah Sayyidatina Khadijah. Ada orang wakaf tanah pada saya untuk dibangunkan, dan saya pun dah bangunkan, dah siap 4 pintu. Saya nak buat 30 pintu. Pondok pengajian untuk warga emas. Untuk ialah nanti mak kita boleh duduk di situ, tapi dia sihatlah. Kalau dah siap nanti dah 30 pintu bolehlah
Tu hantar daripada duduk di rumah, dia menyapu sampah, dia mengemas apa semua, duduk situ pukul 4 pagi dah boleh bangun qiyamul lail dengan ustazah. Kan? Dah boleh baca Quran pagi-pagi. Nanti lepas subuh dia dah ada kuliah subuh dah. Belajar sembahyang, macam mana perbaiki amalan dia. Tu belajar. Saya sebut perempuan tu sebab yang minat ngaji pondok ni orang perempuan biasanya. Orang lelaki kurang minat. Sebab dia kata orang lelaki ni payah nak ikut peraturan pondok. Kau pagi nak kena warung, petang nak kena warung, malam sebelum tidur warung lagi. Payah. Ada orang selayang, suami isteri, dia berkata, saya nak masuk, boleh tak kami nak masuk suami isteri? Saya kata, saya boleh bincang lah, saya kata. Kami nak masuk, tapi kalau boleh buatkan warung kat dalam, Ustaz, saya kata. Jadi ngaji pondok. Kalau tak boleh, Nabi kata al-mustami'an, ataupun mendengar. Pagi ni, petang hari ni kita mendengar. Kalau tak boleh, al-muhibban, tak apalah. Nak buat macam mana? Tak ada masa kadang-kadang kuliah waktu maghrib lah baru nak buka kedai burger, boleh jadi. Subuh pula barulah nak buka nasi lemak, boleh jadi. Tak ada masa Nabi bagi yang keempat, al-muhibban, kasih kepada ilmu, kasih kepada ulama. Okey. Tapi jangan jadi yang kelima, wala takun khamisah fatahlik. Jangan jadi yang kelima, kamu akan binasa atau kamu akan jadi bangsa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi ini, ialah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bangsat. Sebab apa? Mereka menyembunyikan ilmu. Allazina yaktumuna ma anzalallah. Mereka menyembunyikan ilmu, mereka menyembunyikan ulama, mereka menyembunyikan pengetahuan, membiarkan di kalangan pengikut mereka dalam keadaan serba kejahilan. Dalam Al-Quran Allah sebut sayaqulus sufaha. Dan berkatalah orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang bangsat, kata terjemahan Indonesia. Itu merujuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Kerana ketika mana Allah SWT perintahkan kepada Nabi ataupun letakkan kiblat yang pertama itu ialah Masjidil Aqsa. Dan bila kiblat menghadap Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi menganggap bahawa mereka lah bangsa yang paling mulia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, pergi ke jumpa dengan orang-orang Yahudi dan menawarkan diri nak masuk Yahudi, dia tak terima. Dia tak terima kita nak masuk agama dia, kita nak masuk bangsa dia, dia tak terima. Sebab bangsa lain daripada Yahudi bagi dia adalah hina. Dia cuma nak kita ni mengikut jejak langkah mereka. Itu yang Allah dedahkan dalam Al-Quran. Walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kesombongan orang-orang Yahudi. Padahal Allah kata menghadap ke Baitul Maqdis bukan soal arah, tetapi soal ianya adalah perintah Allah. Bila ianya adalah perintah Allah, ketika datang Nabi Muhammad, Allah perintahkan pegang beriman kepada Nabi Muhammad. Patutnya dia beriman kepada Nabi Muhammad, sebab itu juga perintah Allah. Tapi dia tidak mau beriman. Bukan sekadar tak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dia hina lagi. Dia kata bangsa Nabi Muhammad dan para sahabat semua hina. Sehingga Nabi bila sembahyang tiap-tiap hari minta menghadap ke langit, menolak ke langit, minta Allah bersihkanlah, Allah selamatkanlah. Genap 16 bulan Nabi berada di Madinah, Allah pun tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram ataupun di Baitullah. Bila menghadap ke Baitullah, orang Yahudi pula bising. Kenapa menghadap ke Baitullah? Dulu elok menghadap Baitul Maqdis. Cakap orang Yahudi inilah Allah kata dalam Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas. Dan berkatalah orang-orang yang kurang akal ataupun orang yang bangsat, orang yang kurang akalnya, ma wallahum an qiblatin allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Kenapa kamu menghadap arah kiblat ke tempat lain, kata orang Yahudi. Dulu elok je kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, timur tu Allah punya, barat pun Allah punya. Terpulanglah kepada Allah nak mengarahkan ke mana. Semuanya Allah punya.
Maknanya bukan soal menghadap, tetapi soal perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sebut di awal tadi bahawa kecintaan seorang isteri kepada suami, kecintaan seorang suami kepada isteri, semuanya diletak atas kerana Allah. Termasuk bila kita menghadap ke Baitullah, menghadap itu ialah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana tempat itu, tapi kerana Allah. Dan Allah menyebut, bila menyebut sayaqulus sufaha, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang angkuh dan sombong yang kurang akal. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, bila dia menghadap ke Baitullah, beberapa teguran para ulama terhadap pembangunan di Kota Mekah telah dibuat sebenarnya. Sebab ketika Nabi membina Masjid Nabawi, ya Allah kata, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang diasaskan atas takwa. Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid ni tuan-tuan sekalian, Allah beritahu masjid yang diasas atas takwa. Sebab masjid inilah Nabi kata menjadi tempat bernaungnya orang-orang yang marhain, orang-orang yang kurang makanan, orang-orang yang kesempitan hidup, menjadikan masjid untuk mereka dekat diri dengan Allah SWT, mudah dekat dengan Allah. Sebagai buktinya tuan-tuan sekalian, di kalangan para sahabat, bila kurang makanan, cari jumpa Nabi. Satu hari Sayyidina Abu Bakar cari Nabi. Nabi berada di Baqi petang-petang hari. Abu Bakar ketika itu datang dalam keadaan perutnya ditunjukkan pada Nabi, perutnya sudah diikat dan disendal dengan satu ketul batu. Zaman lapar ketika itu. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ada ke tidak makanan? Nabi kata, wahai Abu Bakar, sabarlah. Dan Nabi pula tunjukkan perutnya 3 ketul batu. Nabi kata, ya Abu Bakar, kunna alu Muhammad manam kuthu syahran illal ma'. Sabarlah wahai Abu Bakar, kami ni keluarga Muhammad, aku dengan Aisyah, sebulan dah kami tak makan, melainkan kami hanya minum air zam-zam sahaja, kata Nabi. Sehingga Nabi kata, in ja'a min ummati fa ana awwalu man ja'a, wa in syaba'a min ummati fa ana akhiru man syaba'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Percayalah wahai Abu Bakar, kalau sampai waktu lapar, percayalah aku yang akan lapar dulu, kata Nabi. Tapi kalau sampai waktu kenyang, percayalah aku yang akan akhir sekali kenyang, kata Nabi. Kalau lapar, pemimpin lapar dulu. Kalau kenyang, pemimpin kenyang kemudian. Baru betul rakyat didahulukan. Itu baru kena. Saudara sekalian. Sebab itu di kalangan orang-orang munafik, ketika Nabi pergi ke Tabuk, dia buat masjid. Bila dia buat masjid, dia beritahu kepada Nabi. Bila dah siap Nabi balik, dia beritahu, ya Muhammad, kami dah siap bina masjid dah. Jadi bolehlah kamu arahkan, kamu ajak orang-orang yang marahain, orang-orang yang kesempitan bernaung di masjid kami. Mula Nabi kata dalam riwayat Sirah Ibn Hisham kata, Nabi kata insya-Allah. Tapi Allah turunkan ayat la takun fil masjid. Jangan kamu sembahyang di masjid itu, kata Allah. Kerana masjid itu ialah masjidan diraran. Masjid itu adalah masjid dirar yang didirikan atas dasar kesesatan dan pecah belah. Hari ini tuan-tuan sekalian, teguran ini. Sebab itu bila musim haji tahun ini, antara musim haji yang berlaku pertumpahan darah yang paling besar. Wallahu a'lam, sebab apa kita pun tak tahu. Mesti ada sebab di sisi Allah. Allah tak buat sesuatu tanpa sebab. Allah tak buat sesuatu jatuhnya keren begitu menimpa jemaah haji. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja di sisi Allah. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak zalim, kata Allah, tapi kamu tu yang zalim. Teguran para ulama ialah bukan tak boleh pembangunan, boleh. Tetapi yang akhirnya nanti ialah yang akan mendekatkan orang-orang yang merahain, orang-orang yang kekurangan makanan, orang-orang yang sangat berhajat. Dialah orang yang paling mudah untuk berada di persekitaran masjid itu sendiri. Sebab itu tegurannya, kebimbangannya ialah bimbang nanti orang-orang yang tak berapa ada duit, yang tak berapa cukup makan, dia akan terpelanting jauh daripada masjid. Yang melingkari yang dekat-dekat itu ialah orang yang kaya-kaya sahaja.
Orang yang banyak duit, kalau nak pergi umrah nama, kalau nak murah, jawabnya 3-4 kilometer di hujung sana. 2-3 kilometer. Saya pernah jumpa seorang Indonesia, orang Jambi, orang Jawa. Dia datang letih orang tua. Saya tanya, duduknya di mana Pak? Jauh, dia kata. Berapa kilometer? Ada 1-2 kilometer. Datangnya naik apa Pak? Naik dokar. Ya, dokar tu kereta. Dokar tu apa Pak? Ngedok cakar. Dia kata. Orang Jawa kata ngedok cakar ni jalan kaki. Hentak kaki. Itu dibimbangi. Sebab tu yang dekat-dekat orang yang kaya-kaya. Itu teguran demi teguran telah dibuat. Sehingga kalau kita baca tentang sejarah Baitullah, dia sangat menyayat hati di akhirnya nanti. Nabi menggambarkan. Dalam Sahih Bukhari telah menyebut, yubayyu al-rajulin yastahilluhu min maqamin ila ruknin la yastahilluhu illa min ahli. Hadis ni panjang. Akhir nanti Nabi kata akan masuk orang yang lelaki daripada bangsa Habasyi, betisnya kecil, kulitnya hitam. Dia akan merosakkan Baitullah, bermula daripada rukun Hajar Aswad, dipecahkan satu persatu sampailah kepada makam Ibrahim. Dan tak adalah kerosakan itu disebabkan oleh ahli yang jaga Kaabah itu sendiri. Bila orang yang berkehendak sungguh nak menyebut kalimah Allah dengan ikhlas, makin lama makin jauh. Sebenarnya orang yang datang yang dekat-dekat tu sebahagiannya bukan mereka nak sungguh, tetapi kadang datang kerana bisnes, kerana yang lain. Akhirnya itulah penyakit yang akan berlaku di kebimbangan. Nabi telah preempt dah awal-awal, tunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau baca hadis ni jadi takut. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya sinilah yang saya sebut di awal tadi, soal pemimpin itu kita mesti menyediakan diri kita dalam satu kelompok manusia yang berilmu. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dalam kejahilan, dan mencari ilmu itu adalah merupakan satu kewajipan, bukan pilihan. Mudah-mudahan yang sedikit sebanyak ini memberi manfaat saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, saya hari ini sepatutnya ustaz lain ni, tapi terima kasih kerana beri ruang kepada saya. Sebab insya-Allah pada 10 hari bulan November, hari Selasa, walaupun saya masih ada sidang dulu, tapi dah akhir lah. Hari ini pun ada sidang dulu juga. Akan ke Jordan sebab ada urusan, ada kursus pelajar Selangor di Jordan. Tapi waktu yang sama saya telah diberikan 15 senarai pelajar-pelajar yang sangat kritikal di Jordan dengan kenaikan kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Dulu pelajar mula pergi dulu RM4 1 dinar, sekarang dah RM6 10 sen 1 dinar. Jadi ada pelajar-pelajar yang pergi bersendirian. Dia terpaksa menangguh pengajian. Bincang dengan universiti bagi tak apa mengaji dulu, tapi kalau sekiranya bulan 12 hujung semester ni dia tak boleh nak bayar iuran dia terpaksa tangguh pengajian. Sebahagiannya dah berada di tahun akhir. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, saya mohon kelapangan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada tuan-tuan, boleh kita bantu anak-anak orang lain yang sedang dalam keadaan masalah belajar di Jordan. Kita dapat bantu dia untuk meneruskan pengajian. InsyaAllah saya boleh tolong bawakan dan saya akan agihkan. Dan untuk pelajar ni kita boleh niat zakat dia, sebab dia ada 3 asnaf berkumpul pada dia. Pertama, dia juga belajar fisabilillah. Yang kedua, dia al-gharimin, dia terpaksa berhutang dengan pihak universiti. Dan yang ketiga, dia juga adalah miskin ataupun fakir. Jadi itu 3 asnaf tu ada pada dia. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan hari ini kita tolong anak orang. Satu hari nanti Allah akan tolong anak kita untuk berjaya. Dan saya akan minta supaya tajian ni dia musafir dan doa, dan dia pun musafir lah, salah satu lagi asnaf. Apabila putus dalam pemusafirannya, tapi doa dia sangat dekat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan mereka akan mendoakan tuan-tuan sekalian supaya dimurahkan rezeki oleh Allah SWT.
Saya mohon keampunan kepada Allah dan kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.